Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada moderator, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya-Allah saya akan membentangkan mengenai tajuk saya iaitu ajaran ilmu makrifat di Malaysia menurut perspektif Al-Quran dan Hadis. Kajian awal. Kita sedia maklum bahawa agama Islam semakin hari semakin mencabar, dan kita lihat pada awal permulaan Islam dulu bahawa agama Islam ini dijaga rapi oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para alim ulama. Tetapi apakan daya kita apabila qada' dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Maksudnya, kalaulah kami telah tetapkan persediaan memberi hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang dengan ketiadaan usaha daripada masing-masing, nescaya kami berikan hidayah kepada setiap orang. Tetapi hukuman siksa dariku sudah ditetapkan. Demi sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan semua jin dan manusia. Ini menunjukkan bahawa ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak dapat kita elak. Sejak awal lagi umat Islam telah terdedah dengan ancaman ajaran yang menyeleweng dalam agama Islam sendiri. Ini tidak dapat dinafikan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan. Nasrani ataupun Kristian berpecah kepada 72 golongan. Dan umat ini akan berpecah, yakni umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Lalu sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Baginda bersabda, golongan yang berada di jalanku dan jalan sahabatku. Maksudnya ikut apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh melihat apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, dan kemudian ini diwarisi oleh para alim ulama. Lalu telah ditetapkan bahawa majoriti para ulama itu perlu kita ikut sepanjang zaman untuk memberikan kepada kita keselamatan untuk kita berada di atas landasan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi SAW bersabda, Inna ummati la tajtami' ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan berada dalam kesesatan. Ini bermakna kalau kita mengikut para alim ulama, majoriti alim ulama, insya-Allah kita tidak akan sesat. Di samping itu, umat Islam perlu ada ilmu asas agama supaya tidak mudah terpengaruh dengan ajaran yang menyeleweng. Ajaran salah bermula dari pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang munculnya ajaran Syiah dan Khawarij seperti mana yang kita maklum. Kemudian pada era pemerintahan Abbasiyah pula kita lihat ajaran Mu'tazilah berkembang mengambil tempat dalam kajian Islam. Namun di Malaysia ajaran tersebut tidak terlalu terpengaruh, sehingga zaman berubah dengan banyaknya kemudahan seperti belajar di luar negara dan maklumat boleh diperolehi daripada internet, maka masuklah pelbagai ajaran salah. Termasuklah ajaran Syiah dan Khawarij, pemikiran Mu'tazilah dan sebagainya. Ini disebabkan kemudahan yang berlaku. Kemudian teknologi, banyak maklumat-maklumat yang masuk dan mudah diperolehi. Perkara kedua yang nak saya sentuhkan di sini ialah terminologi ilmu makrifat.
Kalau kita lihat tadi, maknanya manusia itu terdedah dengan ajaran-ajaran yang salah, dan memang berlaku di zaman para sahabat dan juga selepas para sahabat hingga kini berlaku ajaran-ajaran yang salah. Jadi kita nak lihat apakah yang dimaksudkan dengan ajaran-ajaran tersebut, terutamanya apa yang kita bincangkan mengenai ilmu makrifat. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu makrifat? Di dalam Al-Quran menyebutkan tentang makrifat dengan kata asalnya iaitu arafa, yu'rafu, arafu dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Maksudnya setelah mereka didatangi, setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, Nabi Muhammad SAW, mereka mengingkarinya. Maka yang demikian laknat Allah menimpa orang yang kafir dan ingkar itu. Firman Allah Ta'ala, tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Engkau melihat mata mereka bercucuran air mata disebabkan apa yang mereka ketahui daripada kitab. Firman Allah SWT, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi dan Nasrani mengetahui Nabi lebih daripada anak-anak mereka lagi. Hadis juga menyebutkan tentang makrifah ataupun makrifat. Tu'rafu ilallahi fil raha yu'rafuka. Ini perkataan-perkataan yang berkaitan dengan makrifah, asal perkataan makrifah. Bukanlah maksud makrifah, ilmu makrifat yang kita nak bincangkan. Di sini baru kita bincangkan. Jadi bahasa Arab menyebut tentang makrifah iaitu mengetahui sesuatu yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Ia berbeza dengan ilmu kerana ilmu adalah perkara yang sudah diketahui. Kerana itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala disebut sebagai alim, bukan arif. Ini Jurjani menyebut demikian. Dalam Kamus Dewan menyatakan bahawa makrifat ialah ilmu mengenali sesuatu, iaitu ilmu mengenali hal-hal kerohanian dan ilmu tasawuf pada peringkat yang tertinggi atau yang sempurna. Jadi makrifat boleh disimpulkan sebagai mengetahui sesuatu perkara yang sebenarnya. Dalam konteks ilmu makrifat pula, perbincangannya tertumpu kepada ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Ilmu makrifat dikenali sebagai ilmu makrifatullah, mengenali Allah, mengenali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merujuk kepada dalil yang dalam Al-Quran, dalil dalam hadis, dalil naqli dan akli. Jadi dalam ilmu tasawuf ia dikenali sebagai ilmu ataupun dalil musyahadah atau tauqif. Kalau kita lihat di Malaysia contohnya, masyarakat sebenarnya kehausan untuk mempelajari ilmu makrifat yang berkaitan dengan ilmu ma'rifatullah dalam ilmu akidah dan juga ilmu tasawuf. Kerana ini adalah sifat fitrah manusia untuk mencari kebenaran. Tetapi iblis pandai mencari jalan macam mana nak menyelewengkan manusia. Kita lihat kes pertama berlakunya penyelewengan daripada tarikat Mufarridiyah. Ini rekaan daripada Syekh Ma'mun yang datangnya daripada Indonesia, ajaran datang daripada Indonesia. Kemudian tukar, dia belajar tarikat Naqsyabandiyah yang betul, kemudian ditukar kepada tarikat Mufarridiyah, ditambahi dengan amalan-amalan khurafat seperti ilmu kebal. Amalan ini tersebar di Malaysia sejak tahun 60-an hingga 70-an. Ramai orang yang terpengaruh. Kes kedua, beberapa buah buku ajaran makrifat yang dikenali dengan mengenal ilmu diri, ilmu peninggalan untuk kenali di Kelantan. Mengenal Allah, ilmu peninggalan untuk kenali Kelantan. Karangan Cik Yusuf, Cik Yu, yang kemudian ajaran itu disebar oleh Haji Asy'ari bin Yusuf. Jadi telah difatwakan haram. Begitu juga ajaran ilmu syahadah, ilmu penyaksian zikir nafas yang diajar oleh Ismail bin Kasim pun juga salah. Begitu juga penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Ismail Kasim ini. Kes keempat, ini yang berlaku, ajaran Asmaul Husna wal Masri, mengenai perdebatan adakah Nabi Muhammad itu Allah, yang ada terdapat dalam sidang kalam. Dakwah Wan Nur Hayati, Wan Ilyas ataupun Ibu Yati yang dikaitkan dengan ajaran sesat agama Melayu pula. Kemudian yang seterusnya, Ismail Arifin Lepat yang menyatakan bahawa dia mengajar ataupun menyebarkan ajaran ataupun memberikan pengajaran mengenai ilmu mengenal Allah, dan masih lagi beliau sangat aktif
dalam ajaran tersebut. Jadi ulama, daripada sini kita dapat lihat bahawa ulama mengambil langkah yang kehadapan lagi untuk memastikan bahawa apakah ajaran yang mereka bawa itu betul-betul mengikuti Islam atau tidak, maka perlu dilihat secara mendalam dan perlukan kajian. Jadi banyaklah kaitan-kaitan yang berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan ilmu makrifat. Contohnya Syekh Najmuddin Al-Kubra menjelaskan bahawa syariat hakikat tarikat dan hakikat itu seperti syariah kasafinah. Syariat itu seperti kapal, tarikat itu seperti lautan, hakikat itu seperti mutiara. Sesiapa yang tidak mengikuti urutan perjalanan ini, maka ia tidak akan sampai kepada mutiara tersebut. Jadi mestilah syariah mesti bergabung dengan tarekah, mesti untuk daripada tarekah itu untuk mencapai hakikat. Jadi keterangan-keterangan para ulama ini memang dah ada terdapat dalam kitab-kitab muktabar. Di antara kata-kata yang digunakan iaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ungkapan daripada Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi untuk menyatakan, Syekh Ali Al-Qari, Mullah Ali Al-Qari mengatakan bahawa maknanya adalah thabit, iaitu siapa yang kenal dirinya dengan sifat jahil, maka dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat ilmu, dan siapa yang kenal dirinya dengan sifat fana, maka dia akan kenal Tuhannya yang bersifat baqa. Jadi kesimpulannya, para ulama menguraikan dengan jelas mengenai ilmu makrifat yang sebenarnya berpandukan Al-Quran dan hadis. Ilmu makrifat adalah ilmu yang dituntut dengan mempelajari, seorang Muslim akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya mestilah kita menuntut ilmu fardu ain supaya kita tidak terbabas, supaya kita tidak pengaruh dengan agama, dengan ajaran-ajaran yang salah. Pihak berkuasa, yang terakhirnya, pihak berkuasa hendaklah mengambil langkah untuk memastikan bahawa ajaran yang menyeleweng ini perlu dipantau, perlu mengingatkan masyarakat mengenai ajaran yang salah, memberikan ruang serta peluang kepada mereka yang memilih ajaran yang benar seperti yang dilakukan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan dengan meletakkan enakmen tarekat tasawuf pada tahun 2005 sebagai panduan masyarakat untuk beramal, mendidik jiwa bagi mencapai darjat ihsan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya menuntut keredaannya. Wallahu alam. Secara ringkas ini, mudah-mudahan kita akan dapat maklumatnya, dan boleh tuan-tuan boleh merujuk dalam tata kerja yang saya bentangkan ini di e-proceeding dan ataupun sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.